Sebut Alkisah, satu cerita. Kisah terjadi negeri Melaka. Tahan cerita ni. Mahmud Jun, seniman serba boleh. Filem-filem Melayu klasik pada zaman dahulu sentiasa ada peminatnya, tidak kira generasi tua mahupun yang muda. Setiap watak yang dilakukan oleh pelakonnya tentu ada peminatnya yang tersendiri, tidak kira watak baik mahupun watak jahat. Beliau adalah Datuk Mahmud Jun atau nama sebenarnya Mahmud Junid bin Derani. Mahmud Jun dilahirkan pada 20 Januari 1921 di Mukim Titi Gajah Al-Rustar, Kedah. Pada usia 14 tahun, beliau telah mengambil keputusan untuk merantau dan mempelajari ilmu agama dengan lebih mendalam di pondok bapa saudaranya iaitu Haji Yaakob yang tinggal di Bagansrai, Semanggul, tetapi akhirnya tersesat hingga sampai ke Ipoh. Malah, menurutnya apabila bertanya kepada orang di sekitarnya, perjalanan dari Ipoh ke Bagansrai ketika itu memakan masa 1 hari. Beliau akhirnya tidur di stesen kereta api kerana kekurangan wang ketika itu. Hanya ada RM3 dalam poket. Bagi meneruskan kehidupan, beliau akhirnya bekerja sebagai tukang angkat barang di stesen kereta api tersebut selama lebih kurang 4 bulan lamanya. Akhirnya, beliau berjumpa dengan seorang kawan yang turut dari Kedah iaitu Mat Banu untuk berniaga. Tidak lama selepas itu, beliau mula bekerja di pentas bangsawan iaitu di Grand Jubail Opera sebagai tukang sapu pentas dan lain-lain kerja. Selepas 1 tahun bekerja di sana, beliau berhijrah pula ke Singapura dengan menyertai Yem Grand Northern Opera. Watak pertamanya di bawah bangsawan pimpinan Pak Yen ialah melalui pementasan Porter 13 dengan berbekalkan pengalamannya yang pernah bekerja sebagai tukang angkat beg di stesen kereta api Ipoh. Beliau berjaya membawakan wataknya dengan baik. Dari situlah beliau mula belajar menjadi anak wayang dan akhirnya berjaya memegang watak hero filem. Beliau pernah membuka pentas bangsawan sendiri yang dikenali sebagai M. Jun Opera dan kemudian diserahkan kepada rakannya kerana tidak mahu bermain di pentas bangsawan lagi. Setelah sekian lama melibatkan diri dalam pentas bangsawan, beliau telah menyertai Cathay Chris Film Production di Singapura dan filem pertamanya di Cathay Chris ialah Orang Licin arahan L. Krishnan pada tahun 1958 iaitu sebagai pelakon tambahan. Watak-watak yang diberikan semasa menyertai Cathay Chris lebih kepada watak zalim dan bengis. Oleh kerana keberkesanan pembawakan watak yang berkesan itu membuatkan penonton-penonton filem Melayu sangat membencinya. Antara filem-filem lakonan yang terkenal di Cathay Chris ialah Jalak Lenteng, Sri Mersing, Dang Anom, Sultan Mahmud Mangkat di Julang dan banyak lagi. Kalau kau betul anak laki-laki, kau cuba dah, Mak. Ini anak Mersing. Apa? Anak Mersing boleh makan orang kah? Ini anak Pahang. Kalau kau berani masuk. Jangan terluka ya. Setelah beberapa tahun berkhidmat di Cathay Chris, beliau kemudiannya berpindah ke Malaysia dengan menyertai Merdeka Film Studio atau lebih dikenali dengan nama Studio Merdeka yang terletak di Hulu Kelang, Selangor. Di sana, beliau seringkali ditawarkan berlakon dalam filem arahan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Maka di situlah P. Ramlee cuba memberikan watak baik, lucu dan komedi kepada Mahmud Jun seperti filem Do Re Mi, Nasib Do Re Mi, Masam-Masam Manis, Sabarudin Tukang Kasut dan banyak lagi. Pernah suatu ketika dahulu, Mahmud Jun ditugaskan oleh P. Ramlee untuk membaca doa selamat sempena satu majlis kenduri nasi minyak bagi memulakan filem arahan P. Ramlee iaitu Sabarudin Tukang Kasut. Hai Pak, kalau Bapak tak ada duit tak guna simpan bini lawa Pak. Masih kalau Ya Pak. nanti Abang ambil duitnya.
Antara filem kejam dan seram lakonannya di Studio Merdeka ialah filem Si Tora Harimau Jadian. Filem arahan P. Ramlee ini dihentam hebat oleh penonton sehingga terjadi peperangan hebat di dada-dada akhbar ketika itu. Dalam filem tersebut, Mahmud Jun telah menukar corak lakonannya yang lebih bengis iaitu sebagai seekor harimau jadian yang kerjanya menghisap darah, menyerang dan membunuh manusia. Beliau berjaya memberi nafas utama untuk filem ini sehingga penonton cemas dan terpekik di beberapa adegan filem tersebut. Pada sekitar tahun 70 dan 80-an, beliau seringkali berlakon filem dalam banyak watak yang sering berubah-ubah seperti memegang watak sebagai bapa, datuk dan orang kaya di zaman moden. Antara lakonan beliau pada tahun 70 dan 80-an ialah Si Badul, Guru Badul dan Bujang Lapuk Kembali Dah. Seorang pahlawan berpembela bangsa. Makin trailing cerita ni. Filem terakhir lakonan beliau ialah Layar Lara pada tahun 1997 arahan Suhaimi Baba. Selain bergiat aktif dalam bidang filem, beliau juga turut berlakon dalam beberapa drama Melayu antaranya seperti Lok 7 bersama Eman Manan, Harimau-Harimau dan Orang Kaya Paduka. Malah, beliau juga pernah berlakon dalam iklan televisyen untuk satu jenama teh terkenal. Semasa hayatnya, beliau telah dianugerahkan dengan pelbagai anugerah khas seperti pingat Datuk Setia Diraja Kedah pada tahun 2001 yang membawa gelaran Datuk. Beliau turut dianugerahkan pingat Ahli Mangku Negara pada tahun 1986 dan pingat Ahli Mahkota Negara pada tahun 1967. Bakat dan jasanya dalam dunia perfilman pada waktu itu turut dianugerahkan dengan Anugerah Seniman dan Pelakon Terbaik 1974, Anugerah Pelakon Pembantu Lelaki Terbaik di Festival Filem Malaysia 1980 dan 1983 serta banyak lagi anugerah khas yang diberikan. Di akhir hayatnya, beliau menghabiskan masanya dengan memberikan hikmat mengajar kanak-kanak mengaji Al-Quran dan fardu ain di rumahnya iaitu di Kampung Laksamana, Selayang, Selangor secara percuma. Beliau menghembuskan nafas terakhir pada hari Khamis 14 Februari 2002 pada pukul 5.50 petang ketika berusia 81 tahun di rumahnya di Kampung Laksamana, Selayang. Sebelum itu, beliau dirawat di unit rawatan jantung Hospital Selayang kerana menghidap penyakit asma dan masalah paru-paru. Jenazah beliau disemadikan di tanah perkuburan Islam Sungai Tua, Selayang. Al-Fatihah. Kenapa tak baca buku sejarah tu lagi? Baca apa dah tamat? Dah tamat? Calon bang, Bentara Guru dah tahu.